Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, hari ini kita laksanakan ziarah dalam Andalusia bersama dengan para jemaah. Saya grup MH 10 April Bas 1 Ustaz Abdul Nasri. Jadi untuk grup saya, kita dapat tinggal di Hotel Raudah Royal Inn. Dan sekarang ini kita akan menyusuri beberapa tempat kan, di bahagian depan ni, insyaAllah. Okey, yalah, jom. Suhu hari ni 11 April 2022 mencatatkan 39 darjah Celsius. Tengah hari tadi, oh Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, kan. Itulah Madinah ni, dia kalau sejuk betul. Dia kalau panas jepret, panas betul. Kan. Ya Allah Akbar. Namun inilah dia kemeriahan Ramadan, ya. Jangan nampak ni orang bawa bekal-bekal, nak buka puasa kat masjid apa semua kan. InsyaAllah nanti kita pun nak buat agihan infak sabil untuk masyarakat Islam di Madinah Al-Munawwarah. Ya, tunggu haji kita. Okey, kita bagi tu haji kita depan. Kan? Depan. Yalah. Ya. Okey, jom kita. Bismillah. Tu untuk ziarah dalam hari ni, kita awali macam biasa dengan Saqifah Bani Sa'idah dahulu, ya. InsyaAllah. Jom. Pertonton yang menyaksikan video di IC Share, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Saya doakan tuan-tuan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Saya doakan tuan-tuan agar dapat menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawwarah, khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, ya. InsyaAllah. Seperti biasa tuan-tuan tengok, tiada lagi cek tak marna atau kalan, tak ada cek lah kan. Boleh keluar masuk aja macam biasa. Ni kebanyakannya sedang standby untuk buka puasa. Kan, standby untuk iftar kan. Inilah kemeriahan kan, kemeriahan. Macam ni kira adalah hadiah-hadiah daripada para jemaah kan, untuk berbuka puasa. Kadang-kadang ada daripada individu-individu sini. Daripada individu-individu, ada daripada syarikat-syarikat yang besar, ya. Gitu. Kejap. Okey, kita tengok ni, ya. Ni semua sedang menanti untuk berbuka puasa. Jadi ada yang menyumbang infak, bagi sedekah makan macam ni kan. Ya. Jadi pertontonan, jom kan, bersama-sama saya sepanjang bulan Ramadan kita adakan infak sabil memberi makan kepada fakir miskin di Madinah dan juga Mekah. Dan insyaAllah hari ni saya sendiri akan buat. Ya, ni habis jalan dalam lah. Habis jalan dalam ni, insyaAllah kita akan belikan makanan untuk kita agihkan kepada masyarakat Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Satu orang makan makanan tuan-tuan, walaupun sebiji tamar, tuan-tuan dapat pahala umrah dia sebiji kan. Kalau 10 orang makan, 10 pahala puasa. Kalau 100 orang, 100 pahala puasa kan. Simple aja, ya. Nampak macam ni. Tumpang. Allah Akbar.
Okey. Okey tuan-tuan. Tengok di bahagian hadapan kanan tuan-tuan ada pokok-pokok ah. Ini pokok ni. Macam ada taman kan? Ini namanya Saqifah Bani Sa'idah kan. Di sini berlaku satu peristiwa penting, iaitu di sinilah tempat di mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat di rumahnya, di Raudah tadi tu. Kita tengok sebelah Raudah tu, rumah Nabi. Nabi meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal kan. Waktu duha Nabi meninggal. Tengah hari itu berlaku satu mesyuarat. Di mana? Di sini. Saqifah Bani Sa'idah, untuk mencari ganti siapakah yang layak untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course memang tak ada siapa layak, sebab Nabi lah. Nabi bila wafat dah tak ada Nabi lagi lepas Rasulullah. Tetapi umat Islam mesti ada pemimpin. Kalau tidak nanti kita ni berbalah sama sendiri kan, tak ada siapa nak lead. Maka ramailah Ansar, Muhajirin duk bagi cadangan. Ansar kata saya cadangkan sekian. Muhajirin kata saya cadangkan sekian. Maka berlaku pergaduhan. Macam bercakaran lah, cakap mulut kan, marah apa semua kan. Kami lah patut kan layak untuk menjadi khalifah selepas Rasulullah, kata Ansar. Apa sebab? Sebab kalau tak kami lah bantu korang dulu kan, korang dulu tak dapat bantuan. Kata Muhajirin pula, Muhajirin kata kami lah patut. Apa pasal? Sebab kami yang mula-mula dengan Nabi dulu kat Mekah. Kan. Bila dia orang macam bising-bising, Abu Bakar dan juga Umar daripada rumah Rasulullah tadi datang sini. Tengok ni apa hairnya kan, ramai bising-bising ni kan. Kami tengah berbincang untuk dapatkan siapakah yang layak menjadi pengganti Nabi untuk memimpin umat Islam. Oh gitu lah. Kalau gitu aku ada cadangan, kata Abu Bakar. Apa cadangannya? Aku cadangkan Umar Al-Khattab jadi khalifah. Apa pasal? Sebab jelas daripada hadis Nabi. Kata Rasulullah, kalau sekiranya ada Nabi lagi selepas aku, Umar lah orangnya. Ni ada hadis sahih. Bermakna Nabi sendiri duk iktiraf Umar ni kan. Tolak tepi lah, buang tepi pasal jahiliah dia dulu. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi orang yang begitu hebat sekali dalam Islam. Bukan setakat musuh-musuh takut Islam. Takut pada Umar ni. Musuh-musuh Islam takut Umar, syaitan sendiri pun takut kan. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau kau lalu jalan ni, iblis takkan lalu jalan yang sama. Punya hebat. Jika kita lalu jalan tu, syaitan pun follow. Tu kelebihan kita pula kan. Kelebihan kita pula, dok tarik syaitan ikut kan. Pun ada kelebihan juga kan. Jadi Umar kelebihan itu dah. Kata Umar bila dengar kata Abu Bakar gitu, kalau gitu aku pun bagi cadangan juga. Umar bagi cadangan. Siapa cadangan? Aku cadangkan Abu Bakar As-Siddiq lah pula kan. Apa pasal? Ada dua sebab. Yang pertama, Abu Bakar menjadi orang yang pertama ikut Nabi kan. Dalam waktu manusia semua duk kata Nabi macam-macam, hina Rasulullah macam-macam, Abu Bakar orang yang pertama ikut. Tu keimanan dia tiada tolok tandingnya. Yang kedua, siapa jadi imam masa Nabi last tadi sebelum Nabi wafat? Nabi wafat waktu duha, subuh tadi siapa jadi imam kepada Rasulullah? Abu Bakar. Nabi bila dia jadi imam, so far tak ada siapa lagi yang ganti Nabi. Bila Nabi boleh semayang aja, Nabi memang lead jadi imam. Abu Bakar, Umar pun belakang kan. Tapi tadi sebab bila Rasulullah ni bila nak wafat, seminggu Nabi demam. Bila Nabi demam, Nabi memang tak larat betul pergi masjid. Tapi tadilah subuh, dah 7 hari Nabi tak pergi masjid. Tadi pagi dah subuh, Nabi kuatkan semangat, Nabi pergi juga kan. Seolah-olah macam memberi isyarat last kan, Nabi bersama para sahabat. Nabi gagahkan juga. Tapi waktu tu Abu Bakar dah angkat takbir dah jadi imam lah. Allahu Akbar. Nabi baru keluar. Jadi Nabi berdiri belakang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dia tengok, dia tahulah dengar belakang-belakang kan. Duk Nabi keluar apa semua, dia pun ke belakang untuk bagi Nabi ke depan. Tapi Nabi tahan. Nabi tahan belakang Abu Bakar dan Nabi tolak ke depan kan. Bermakna Nabi iktiraf Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam kepada baginda Nabi. Oh, itu luar biasa. Luar biasa kan. Umar pun tak dapat macam tu. Jadi cerita dia apa dia? Ini sebab memang layak Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama, dan masing-masing umat Islam membai'ah
Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Malangnya kebun ini tak boleh masuk kan, ditutup Covid lah apa semua. Mungkin musim depan ke kalau dibuka nanti tuan-tuan pergi umrah dengan saya lagi, insya-Allah kita bawa. Okey. Okey, yalah jom kita pergi ke Masjid Al-Ghamamah pula. Yalah. Okey, sementara apa dia? Ada orang. Itulah. Kan. Dia boleh kat luar je, tak boleh masuk. Bila mana kan Ramadan ni saya nak bawa tuan-tuan ke sana. Kan? Kita nak pergi sana lah pula kan. Tak apalah. Tengok dari jauh je. Okey, sementara tu kan tuan-tuan tengok payung-payung. Jalan. Tak apa. Tuan-tuan tengok payung-payung yang mengembang memayungi para jemaah ini. Payung ini ada 250 buah semuanya. Kan? Sekitar dan juga sekeliling Masjid An-Nabawi. Termasuklah dalam Masjid Nabawi pun ada juga payung. Ya. Pada 2003 payung ini tak ada lagi. Dulu ada tiang aja dengan lampu. Payung ni diinstal kemudian. Kan? Dengan teknologi Jerman, arkitek Jerman duk fikir apa cara, apakah satu teknologi, apakah payung yang sesuai untuk dipasang. Yang mana payung ini mampu menahan kelajuan angin sehingga 300 km sejam. Angin datang ribut, pasir ke apa semua Madinah ni, dia kekal gitu je, tak tercabut. Kalau payung yang jadi bengkok gitu tu kan, agak dah lama lah, ni tinggal tiang je kan. Oleh kerana bentuk dia ni aerodinamik kan, aero angkasa je kan. Okey. Kalau nak tengok payung ni dia menguncup kejap lagi, sebelum maghrib. Kalau nak tengok dia mengembang sebelum subuh. Itu waktu kembang dan juga kuncupnya payung ni. Tapi tertakluk kepada orang yang tekan button tu jugalah. Kalau rasa nak tutup, dia tutup lah. Kalau rasa dia buka, dia buka. Kan? Dia ikut dia je. Tapi masanya lazimnya gitu. Sebelum maghrib dia kuncup, sebelum subuh dia buka. Kan? Dia ikut pada yang arahan daripada pegawai dia jugalah. Ya. Okey. Air kat luar ni bukan air Zam-Zam. Air ni semua bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam apa yang ada dalam tong saja. Ya. Ini bukan air Zam-Zam. Ni kira air pilih air biasa je lah. Kan. Dalam tong dalam masjid tu memang air Zam-Zam. Cuma di Mekah, di bahagian luar di Mekah ada tempat yang memang ditulis pahala. Oh, ada air. Astagfirullahalazim. Allah. Pleset. Kalau di Mekah ada ditulis kan, drinking Zam-Zam kan. Zam-Zam for drinking only. Itu di Mekah. Tapi di Madinah tak ada. Marmar yang tuan-tuan tengok sekarang ni, semua ni adalah marmar import daripada Turki. Ya. High quality punya marmar yang putih tu. Sebab itu bila panas jepret kata orang Jawa ni. Panas deng-deng lah kan. Memang teruk tu panas. Dia sejuk. Yang ini tak boleh. Yang ni quality biasa. Ini kalau panas macam tadi tu tak pakai slipper, alamak lah, tercabut lah kulit kan. Jadi yang ini normal. Tapi yang paling high quality yang ada di depan tu dan juga di medan tawaf kan, itu high quality betul kan. Di bawah kita ni terdapat 4,000 bilik air dan juga tandas, dan ada 2,500 parking lot untuk kereta. Jadi ini jumlah bilik air, tandas dan juga parking kereta di seluruh kawasan Masjid Nabawi. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan juga, kita boleh naik atas bumbung. Bumbung Masjid Nabawi dibuka bagi lelaki saja siapa nak naik. Boleh naik eskalator di bahagian pintu 7 ada eskalator. Dan juga di bahagian sana belah pintu 37. Boleh naik eskalator dan boleh naik di atas bumbung. Ya, bumbung dibuka
bermula 2 bulan lepas lagi. Kan, untuk siapa yang nak bersolat maghrib di atas bumbung, melihat suasana di atas bumbung, berlangitkan langit, berbumbungkan langit lah. Boleh naik, ada eskalator. Nah. Okey, nampak ah, diorang dah standby dah untuk juadah. Kan. Ini semua sabil-sabil daripada umat Islam. Kan? Kemeriahan begini ni tiada pada selain Ramadan. Ada jugalah kadang-kadang kalau di luar Ramadan puasa isteri Khamis je. Tapi sikit lah kan, taklah meriah. Tapi bila Ramadan memang meriah gini. Kan, inilah kelebihan bulan Ramadan. Melihat masyarakat Islam berpusu-pusu ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, berbuka puasa, bersedekah, berinfak. Memang tak rugi lah. Memang tak rugi. Siapa yang infak Ramadan ni tak rugi. Kan? Nampak? Orang sedekah. Kan? Dapat makanan tu rasa macam dapat emas tu. Kan? Tapi bukannya pada nilai tu. Dia barakah tu kan? Keberkatan itu. Bukannya pada nilai berapa banyak yang tidak bagi ataupun apa yang tuan-tuan bagi. Bagilah walaupun kurma sebiji pun barakah. Berebut orang ambil kan. Sebab apa? Keberkatan. Kalau kita di Malaysia, kita mengamalkan juga benda gini, betul tak? Kalau di taman-taman kan, di kampung-kampung, rumah hari ni, rumah Haji Nazri, surau sekian. Kan? Tu masjid sekian masuk juga kan. Bagi kan 1,000 untuk bagi makan orang masjid. Yang ni 1,000 bagi makan orang surau. Kan. Kampung saya dulu kampung Cepor, memang buat gitu. Tapi ni dah duduk taman ni tak buat lah pula. Kan. Kita dah duduk taman ni, ada kemeriahan tu tak terasa sangat. Kampung juga seronok kan. Allah. Tapi lah yang tu dah mati semua. Macam mana? Kapeh pun dah mati. Okey, baik. Daripada Iraq kan. Begitu ramai sekali kan. Iraq, Pakistan, Indo kan, geng-geng India kan. Okey, saya nak bawa tuan-tuan masuk ke dalam Raudah ya. Tu dia Raudah. Jom. Kan? Kan. Raudah dalam berebut-berebut macam tadi. Ni Raudah ni kosong, tak ada orang. Okey. Ini dia Raudah. Gambar Raudah. Okey. Okey. Jom, ambil gambar ni. Ambil gambar dalam Raudah tak boleh. Ambil gambar kat luar ni boleh. Jom. Masuk. Okey. Masuk dalam Raudah. Pakai Doraemon punya lampu. Okey, baik. Ni sana, Raudah sana. Tu mimbar ni. Bainal baiti wan minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku kata Nabi, tu rumah Nabi warna hijau tu dengan mimbar ni. Ini taman syurga kan, ini taman syurga. Ni bermula sini. Ini taman syurga. Yang ini bukan. Dah terkeluar lah ni. Ni bukan ni. Dah terkeluar lah. Sana. Kan. Raudah ke sana. Okey. Okey ya, masuk. Masuk. Nah, saya masuk. Okey, saya masuk dulu. Okey, baik. Okey, selesai kita bergambar dekat Raudah. Okey. So kita pergi ke masjid awal pula, insya-Allah.
Masjid Awan. Ramai yang sedang berpusu-pusu ke masjid sekarang ni ya, untuk berbuka puasa. Masya-Allah, tabarakallah. Suasana yang sungguh hebat. Yang buka puasa dekat masjid Al-Ghamamah pun ada. Yalah. Okey, duduk dulu. Yang aku tahu ni. Duduk dulu. Nak cerita ni. Okey. Duduk dulu. Bertenang. Okey. Baik. Ni, masjid yang di sebelah belakang kanan tuan-tuan ni. Ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid apa? Al-Ghamamah. Ghamamah maksudnya awan. Kenapa dinamakan sebagai Masjid Awan? Kerana ketika mana Nabi SAW dalam fatrah memberi khutbah Hari Raya Aidul Fitri, Nabi datang sini, Nabi bagi khutbah. Ada awan seketoi atas langit melindungi Nabi daripada panas terik matahari. Kan? Bayangkan tuan-tuan, langit Madinah macam ni lah. Nampak awan? Tu je. Kenapa sana ni ada, sini tak ada kan? Kan? Jadi gitulah. Langit Madinah ni dia, sini ni padang pasir kan? Padang pasir, dia kering dan panas. Kalau sejuk pun sejuk dan kering. Kan ya, bibir pun nampak kering dah. Tuan-tuan pun kena pakai Vaseline ke apa kan. Jadi suasana panas dan kering begini ni menyebabkan awan tak berkumpul lah. Mana ada buat air nak sedut, dah kering. Kan? Ini sains tu form 3 kan. Sebab bila ada yang awan maksudnya adanya air. Sedut ada air, penguapan, berat turun hujan, keluar balik air sungai, laut. Gitulah prosesnya kan. Jadi bila Nabi bagi khutbah, ada awan di langit yang menghindari Nabi daripada panas terik matahari. Maka di era Umar bin Abdul Aziz, beliau telah membangunkan sebuah masjid, tanda ingatan bahawa Nabi pernah datang ke sini untuk memberi khutbah tadi. Lepas tu Raja Fahad, di era Raja Fahad di era 60-an, dia telah memberi dana sebanyak 20 juta rial Saudi untuk membangunkan masjid jadi masjid ini. Inilah masjidnya, 20 juta punya harga. Namun masjid ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Kerana lokasi masjid ni dekat betul dengan Masjid Nabawi. Jadi sembahyang sana lah kan, tak payah sembahyang sini. So sekarang ni dah ditutup kan, tak digunakan. Okey, baik. Belah tengah ni pula tu, itu adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa namanya Masjid Abu Bakar? Kerana Nabi SAW telah menghantar Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi wakil Nabi, delegasi Nabi untuk mengajar agama bagi pihak diri Nabi di satu kaum di situ. Kan? Maka juga dibangunkan di era Umar bin Abdul Aziz dan juga direnovasi ketika mana Raja Fahad untuk bersembahyang dan sebagainya. Tapi hari ini sudah tidak digunakan lagi, ditutup. Belah sana pula, warna putih tu, yang ada menara warna kelabu, itu namanya Masjid Ali bin Abi Talib qaramallahu wajhah. Kenapa namanya Masjid Ali? Sebab Nabi SAW menghantar Ali ke sana untuk mengajarkan ilmu agama kepada kaum yang ada di situ. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku adalah Madinah ilmu, aku adalah bandar ilmu, dan Ali adalah pintunya. Kan? Bermakna Sayyidina Ali bin Abi Talib ni boleh katakan sebagai apa saja Nabi tahu, dia tahulah. Kan? Apa saja ilmu yang daripada Rasulullah tu, Ali adalah ilmu tu. Sebab tu Ali bin Abi Talib ni luar biasa hebat, cerdik, dia cerdik kan.
Dan dia pun dah ikut Nabi sejak awal kanak-kanak lagi kan. Macam Umar, Luqman kan, lebih kurang macam budak-budak lagi dah ikut Nabi. Jadi bayangkan, di usia dah 20 tahun dah follow Nabi, takkan tak sedut ilmu macam-macam kan tak? Kan? Secara logiknya. Jadi begitulah kehebatan Ali bin Abi Talib. Jadi ada 3 masjid yang ada di sekitar sini, namun hari ini sudah tak digunakan lagi. Tinggal kenangan saja. Sebab fadilat sembahyang di Masjid Nabawi lebih besar, iaitu satu solat fardu. Siapa yang solat di Masjid Nabawi dapat 1000 pahala. Masjid Haram 100,000 pahala. 100,000 dengan 1000 jauh beza. Kan? Kalau 10,000 tahan lagi, ini 1,000, sana 100,000. Sebab itulah Mekah tuan-tuan, tiada tandingannya kan. Ya. Namun Nabi mendoakan, ya Allah, berkatilah bumi Madinah seperti mana kau berkati bumi Mekah. Kan? Berilah Madinah ini keberkatan, kata Rasulullah, bahkan lebih lagi daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebab itu tuan-tuan, ketenangan sebegini hanya ada pada Madinah. Tenang kan? Nah kan, tengok bangunan tak serabut, tengok orang ramai pun okey lagi. Tunggu besok Mekah. Kan, serabut, bau keluar hotel lah, pening kepala lah. Oh kan, dia kesegaran tu dah memang ada. Sebab apa? Sebab Mekah tu memang tempat pahala banyak dan ujian pun besar. Kan? Oleh demikian, kita masuk Madinah dulu. So kita bertenang-tenang dulu kat sini. So kita dah selesai kat sini, kita nak ambil gambar, kemudian kita nak pergi ke Kubah Hijau untuk memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat? Yalah. Kapat, masuk. Okey, tuan-tuan, tengok saya. Okey, dapat duduk ya. Okey, tengok saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yalah, jom. Apa? Yalah. Okey, selesai kita di Masjid Al-Ghamamah. Jom kita terus menuju ke Kubah Hijau. Apa dia? Macam Putrajaya. La ilaha illallah. Oh, ini kalau dapat cendol ni sedap ni. Cendol. Nanti dekat Mekah ada air tebu. Oh, ini macam. KFC. Shopping mall. Dia kira bukan shopping mall, dia kira kedai menumpang bawah hotel je. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Belah kanan tuan-tuan ni adalah muzium tapi dah ditutup, belum dibuka lagi pasal Covid ni. Kalau tidak dulu tuan-tuan boleh tengok peninggalan Al-Quran lama, Al-Quran yang berusia 600 tahun.
700 tahun. 1400 tahun pun ada, kan? Tapi belum dibuka lagi. Kan, entah bila nak buka tak tahu lah. Covid tak habis, kan? Apa dia? Buka, tutup. Kan? Kan saya kata sebelum maghrib tutup. Ambil apa? Rakam. Kan? Payung nak kuncup. Kan? Payung kuncup sebelum maghrib. Kan? Satu button aja dia tekan, semua sekali sekitar menguncup. Kan? Banyak benang nak tarik kain ni. Tarik kain dia. Yang kain. Belalang. Tukar. Kalau ikutkan dalam rekod dia 10 tahun sekali tukar. Dia memang gitu. Dia berhenti kejap, lepas tu nanti sambung balik. Ni betul. Ni untuk emergency. Hospital emergency. Okey, sebentar. Okey, nanti kita kena keluar belah luar situ untuk sambung belah belakang lah. Dia tak buka sini, dia tak buka cross. Okey tuan-tuan, tengok kubah hijau. Di situlah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan, ya. Asalnya bawah itulah rumah Nabi dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi wafat di rumah Aisyah. Dalam banyak-banyak nabi, dalam banyak-banyak isteri Nabi, Allah pilih Aisyah juga, kan, sebagai tempat rumah Nabi wafat, kan. Sebelum tengok tu, tengok payung dulu. Payung nak nguncut lah, ya. Ya. Okey, dah nak tutup. Sekira kita boleh pasang payung ni kat rumah kita. Kan. Ya. Boleh. Malaysia asyik hujan, ya. Cepatlah reput. Maintenance, ya. Oh, cantik, ya kan. Sap. Daripada rumah kamera hilang lah. Kan. Memang kemas. Pembuatan itu kemas. Kan. Terus. Nampak kata payung. Okey, telah selamat menguncup. Okey, baik. Di atas kubah hijau tu, ada dulu yang mengatakan ada orang mati, mayatnya atas bumbung. Mana pula siapa mati atas bumbung, ya kan? Tu, ada lubang atas tu lubang angin, kan? Bukan mayat mati.
Ya. Ada orang kata dia nak curi jasad Nabi kan. Dia naik ke bumbung. Lepas tu mati. Lepas tu kerah macam tu. Kan, kau iya pun mati pun kat bakat lah kau tanam kan. Ni ada bumbung kau tanam ya. Jadi itu semua tidak benar kan. Okey, baik. Namun begitu tidak menafikan bahawa cubaan untuk mencuri jasad Nabi ni berlaku kan. Dalam sejarah berlaku 3 kali percubaan untuk mencuri jasad Nabi kan. Tapi gagal belaka. Kan ada yang mengatakan disebabkan Nabi datang dalam mimpi imam Masjid Nabawi apa semua. Kan jadi memberitahu kan akan lokasi-lokasi, wallahu alam. Dan berita yang paling masyhur era 70-an iaitu orang Syiah 2 orang. Dia duduk kat hotel, digali di bawah. Oh kan. Gali terus. Kata demo sikit lagi dia sampai dah makan Nabi. Tapi Nabi datang dalam mimpi Imam Masjid Nabawi waktu tu. Nabi kata selamatkan aku, kata Rasulullah. Dan rupanya memang betul berlubang lah. Sebab tu sekarang ni konkrit kan. Makan Nabi tu bawah tu konkrit. Dah tak ada lah orang boleh masuk ke apa semua. So wallahualam lah kan orang Syiah ni apa semua ni. Tapi saya rasa apakah dia orang nak curi jasad Nabi nak buat apa kan. Tapi nak tunjuk lah bahawa betul ke tak betul Nabi ni ada kan. Tak ada Nabi yang confirm makam dia melainkan makam Nabi Rasulullah itu je. Kalau di Jordan, tuan pergi Jordan, saya belajar kat Jordan dulu 4 tahun. Ada makam Nabi Syuaib kan. Makam Nabi Yusha' bin Nun dekat atas Laut Mati. Nabi Syuaib dekat Laut Mati juga. Kalau Nabi Musa AS di sepadan Palestin, Jordan, di Jericho. Nabi Sulaiman AS Solomon Tomb dekat Jerusalem. Makam Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ishak di Hebron ataupun di Baitul Laham. Ini semua tak confirm. Tak betul tak tidak makam Nabi wallahu alam. Dikatakan sahaja. Sebab mana ada orang hidup sampai lama-lama, penulisan yang mampu bertahan sampai ribu-ribu tahun kan, nak menunjukkan bahawa itu betul-betul kuburan orang. Tapi Nabi Muhammad baru 1443 tahun. Bermakna dengan hadis, dengan Al-Quran memang sahih dah. Itu memang tempat makan Nabi lah. Kan memang Nabi kita memang ada dalam tu. Kan confirm ada. Kan Abu Bakar pun confirm ada. Umar pun confirm ada. Tapi Nabi-Nabi lain belum tentu lagi. Kan okey, baik. Lepas tu saya nak ambil gambar tuan-tuan berhadapan dengan kubah hijau. Yalah. Masuk. Okey, pusing. Tengok saya. Satu, dua, tiga. Ini macam doa sikit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yallah. Jom. Riak. Saya bagi masa total 2 minit ambil gambar. Family ke nak ambil gambar, sila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita menuju ke arah bakat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah.
وصلت الباب ما شاء الله. والله ما ادري. لو لقينا حاجه هنشكر ونقول لك ايه. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari bang. Okey, dah nak tenggelam dah matahari. Ghurub syams. Okey. Kita menuju ke kuburan Baqi' Al-Gharqad. Okey. Di hadapan tuan-tuan ini adalah perkuburan Baqi' Al-Gharqad yang ada pagar ni keseluruhannya. Kan? Ini merupakan pintu masuk utama atas ni. Dibuka lepas subuh, lepas asar. Untuk kunjungan, tuan-tuan kalau nak masuk Baqi' boleh cuba esok pagi ya kan, lepas subuh. Macam saya kata semalam, ada dua cara nak masuk. Tuan-tuan mengiringi jenazah ataupun tuan-tuan jadi jenazah. Dua cara boleh masuk ke Baqi' Al-Gharqad. 10,000 para sahabat Nabi dimakamkan di Baqi'. Isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Nabi. Bermakna kalau kita mati dimakamkan di sini, kita berjiran dengan sahabat-sahabat Nabi 10,000 orang. Kan? Kadang-kadang ada dimakamkan di Bukit Uhud tu. Ayah, memandangkan 2018 orang Malaysia ataupun orang selain daripada orang Madinah lah, bila mati tidak lagi dimakamkan di Baqi'. Kan Baqi' ini dikhususkan untuk mereka-mereka Ahlul Madinah yang lahir dan membesar di Madinah saja. Bagi kita orang Malaysia yang datang untuk umrah, ziarah apa semua, dimakamkan di Uhud. Kalau di Uhud masih tanah haram lagi, dan sana kita berjiran pula dengan syuhada Uhud, bersebelahan dengan Bukit Uhud. Maka macam jemaah saya yang bulan lepas kan, Hajah Khamsiyah meninggal dunia
Kan saya ingat saya uruskan jenazah dia daripada ni rumah pemandian jenazah itu ada bangunan ni. Tempat mandi jenazah. Naik kenderaan ni masuk ke depan masjid tu. Semayang, lepas semayang patah balik ambil van pergi ke Uhud. Kan. Jadi maka sama-sama kita memberi salam dan membaca doa kan kepada syuhada Uhud. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa aqim dzalala wasab alhamdulillah aisatul barat wa namqim min khataya abdul min danas. Allahumma jalil qabratan min rawdatin min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khusatan min furatan niran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom, yalah. Apa dia? Sedang dibesarkan untuk ruangan solat. Kan lepas ni boleh ada macam ni juga lah bangunan sini, bangunan masjid. Dan mungkin bersambung ataupun tak bersambung, wallahu alam, tapi dataran ni akan makin besar lah ke sana. Ini adalah Eastern Piazza di bawah projek Raja Salman. Kalau Masjid Nabawi sekarang ni mampu menempatkan 2 juta orang pada satu masa. Bila siap bahagian kanan ini kan, lepas tu belah depan sana pun dah besar, dah lapang. Mereka nak mencapai 4.5 juta orang pada satu masa. Jadi inilah manusia makin ramai. Macam kita tengok hari ni lah ni suasana ni. Macam ni jugalah suasana haji. Macam ni lah ramainya kurang lebih. Bahkan lebih ramai lagi kalau haji. Kan. Wallahu alam. Ni semua dah standby dah untuk berbuka puasa. Belah sini perempuan. Ini adalah suasana kemeriahan Ramadan di Madinah Al-Munawwarah. Tu ada eskalator nak naik bumbung. Kan. Ramai jugalah. Kan.
Kemeriahan berbuka puasa di Madinah Al-Munawwarah. Yalah. Alah kelas. Insyaallah. Insyaallah. Ada. Semuanya mencari jemaah untuk makan di tempat mereka. Kan? Siap tarik ya. Makan tempat saya. Makan tempat saya. Sebab apa? Barakah kan. Keberkatan. Dan ni pun ramai lagi, masih banyak kosong lagi. Kan Mia. Okey ni nak balik ke macam mana? Kau nak ke masjid terus? Balik dulu lah. Dah ada wuduk lah. Di Dari depan ada. Ni tempat perempuan berbuka puasa dengan anak-anak semua. Oh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selesai kita ziarah dalam. Sekarang ni jom kita mengagihkan infak sabil Mekah, insya-Allah. Ya, infak sabil Madinah. Okey, para tuan-tuan, inilah dia suasana kemeriahan Ramadan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya. InsyaAllah kepada tuan-tuan yang nak sama-sama sertai infak sabil Ramadan di Madinah Al-Munawwarah, boleh maklumkan kepada saya untuk sama-sama kita menyertainya. Safwan Nasri di 0134503230, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.